Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Haslina pada hari ini. Baiklah, hari ini Cikgu akan teruskan pengajaran dalam pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi. Hari ini Cikgu akan ajarkan tajuk peribahasa dan Cikgu kecilkan kepada simpulan bahasa sahaja. Baik ya, pelajar-pelajar. Dalam tajuk kita ni, kita akan belajar 3.0 iaitu kemahiran menulis. Dengan standard kandungan adalah 3.2 iaitu melengkapkan ayat atau perenggan dengan menggunakan perkataan, frasa atau rangkai kata. Dan standard pembelajaran kita adalah 3.2.2 iaitu melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan, frasa atau rangkai kata yang sesuai. Baiklah. Ramai yang tak tahu sebenarnya apakah itu simpulan bahasa. Kita sering menggunakan simpulan bahasa, dan apakah itu simpulan bahasa sebenarnya? Kita lihat ya. Baik, simpulan bahasa bermaksud ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan ataupun lebih dan mempunyai makna yang tertentu. Ini mengikut Kamus Pelajar edisi kedua. Ya, sekali lagi cikgu ulang. Ungkapan terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang tertentu. Jom kita lihat apakah itu jenis-jenis simpulan bahasa. Baik, ada dua jenis ya, iaitu jenis pertama iaitu simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya ada angin. Baik, ada angin bermaksud mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dan maksud yang kedua pula adalah sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri. Dia ada angin. Bila ada angin lah dia tu. Macam itulah maksudnya. Baik, yang kedua pula adalah anak buah. Baik, anak buah bermaksud orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat ataupun ketua penghulu. Baik, okey. Ataupun kita panggil dia sebagai anak saudara, anak makcik kita, anak pak uda kita, anak pak lang kita. Itu adalah anak saudara ya. Baik, kita tengok pada contoh yang ketiga iaitu langgar bahasa. Langgar bahasa bermaksud bercakap dengan bahasa yang kasar ataupun maksud yang kedua adalah tingkah laku yang tidak sopan atau melanggar adat. Kita tengok pula apakah jenis simpulan bahasa yang kedua. Baik, jenis yang kedua ini adalah berlainan. Simpulan yang berlainan ya, tetapi mempunyai maksud ataupun makna yang sama. Contohnya seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. Jadi contohnya seperti muka talam, muka tebal, ataupun kita panggil dia orang ni muka tembok. Ya. Baik, contoh yang kedua pula adalah seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh ataupun berperangai jahat. Contohnya tua keladi, tua kutu dan tua lengkuas. Tua tetapi perangai yang tidak. Tengok apakah contoh-contoh simpulan bahasa. Baik, simpulan bahasa yang pertama adalah ada angin. Ada angin iaitu bermaksud berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika. Ada angin, maksudnya dia ni ada angin ni, maksudnya apa? Contohnya Aida tidak berani mengganggu Lisa kerana dia ada angin. Sekejap baik, sekejap marah, sekejap kan. Okey, contoh yang kedua, Badu selalu dimarahi ayah kerana ayahnya ada angin. Ayah ni suka nak diramal, kadang-kadang marah kan, kadang-kadang baik. Itulah.
Okey, itu yang katakan sebagai ada angin. Baik, kita tengok contoh yang kedua iaitu ada hati. Ada hati pula bermaksud mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Contoh ayat, walaupun gaji Amir rendah namun dia ada hati membeli rumah yang besar. Okey, walaupun suara Suzy sumbang tetapi ada hati untuk memasuki pertandingan suara emas. Ya, itu maksud ada hati, iaitu mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Baik, contoh yang seterusnya adalah berat mulut. Maksudnya seseorang yang pendiam dan tidak suka bercakap banyak. Okey, contoh ayatnya, tengok contoh ayat. Aisyah tidak berbual semasa majlis hari jadi adiknya kerana berat mulut. Satu lagi pula, Kamal seorang yang berat mulut, sepatah ditanya sepatah dijawab. Ya, berat mulut bermaksud pendiam atau tidak suka bercakap banyak. Kita tengok contoh yang seterusnya pula ialah durian runtuh. Baik, durian runtuh bermaksud keuntungan, sesuatu yang kita dapat lah, yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka. Kita dapat dengan tiba-tiba. Okey, contoh ayat, Julia mendapat durian runtuh kerana memenangi sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Wow, bertuah semua Julia ini. Okey, peniaga atas talian mendapat durian runtuh ya ketika pandemik COVID-19. Durian runtuh bermaksud apa? Titik peluh, bermaksud hasil usaha yang bersungguh-sungguh. Baik, contoh ayat adalah Pak Kamil membesarkan anak-anak dengan titik peluhnya. Contoh yang kedua, Saria berbangga dengan perniagaan hasil titik peluhnya. Titik peluhnya bermaksud ya hasil usaha yang bersungguh-sungguh. Baik, kita tengok. Kita dah pergi kepada latihan. Okey, ada buah, ada tangan. Apa dia anak-anak? Ada buah dan ada tangan. Apa? Okey, ada ulat buku dan juga ulat dan juga buku. Apa dia? Ulat buku. Ada hati dan juga batu. Hati batu. Dan ada anak kecil di sini dan juga ada emas. Ketulan emas tu dia anak emas. Baik, kita tengok ya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, latihan yang seterusnya adalah latihan untuk mengisi simpulan bahasa yang betul dalam ayat di bawah. Okey, Amira membawa apa semasa melawat Makcik Midah di hospital? Dia bawa apa? Ya, dia bawa buah tangan, pandai. Hani kerana dia seorang saja anak Pak Baik. Anak seorang-seorangnya anak apa? Anak emas. Pandai ni ya, anak emas. Baik, Bahar kerana dia selalu ke perpustakaan untuk membaca buku. Bahar apa? Bahar seorang yang suka membaca buku. Dia ulat buku ni ya, ulat buku. Dan Maria tidak jemu memujuk ayahnya yang orang yang mempunyai apa? Hati batu, pandai. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya pula adalah Suzy disukai majikannya kerana dia seorang yang apa? Ya, ringan tangan. Seorang majikan mestilah suka pada anak buahnya ataupun pekerjanya yang rajin. Jadi itulah kita sebutkan sebagai ringan tulang. Okey. Kita tengok pula penutupnya, iaitu kita tengok. Okey. Ya, rupanya kita dah habis dah sebenarnya. Baiklah, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang dah lama cikgu rindu isi. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi dan jangan lupa ya untuk klik butang like kat bawah tu. Share lah dengan rakan-rakan kamu dan juga jangan lupa untuk klik butang subscribe di bawah. Dan itu saja untuk hari ini. Bye. Jumpa lagi.